pada mereka-mereka yang tak nak beriman ataupun tak nak beringat, tak nak diingatkan. Allah beri 4 kali ingatan keras, tapi dalam bentuk perkataan yang ringan disebut. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Kan aula kan macam senang nak sebutkan aula laka fa'aula. Aula ni dia juga membawa maksud mana yang kamu nak mendahulukan. Kan kalau kamu rasa nak buat benda tu, silakan. Nah, tu bentuk peringatan keras dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang ke-36, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Adakah atau patutkah manusia menyangka ayyutraka sudah, bahawa dia akan ditinggalkan terbiar? Dia akan ditinggalkan terbiar. Adakah manusia menyangka bahawa mereka diciptakan dalam keadaan sia-sia, dijadikan dan tidak dibangkitkan semula? Atau adakah mereka menyangka mereka tidak akan diperintahkan dan ditegah dari buat sesuatu? Adakah mereka menyangka mereka boleh buat ikut suka mereka? Atau adakah mereka menyangka mereka tidak diberi sebarang tanggungjawab? Bukankah manusia itu memang dibina dalam keadaan dia tak suka jika ada sebarang peraturan dan larangan dari berbuat apa-apa? Kerana manusia sangka mereka ada akal, tentulah akal itu menjadi pilot utama untuk memandu manusia dan buat apa yang mereka fikirkan sesuai. Kan? Bagi manusia semacam ini, mereka nak biar mereka fikir sendiri apa yang patut mereka buat. Dan kalau itulah bentuknya, maka sebenarnya mereka bukannya ikut akal fikiran, melainkan mereka sebenarnya sedang didorong dan dipandu oleh kehendak, hawa. Hawa tu apa? Kehendak nafas, kehendak nafsu. Hanya mengikut nafsu mereka sahaja. Malah pemikir-pemikir barat, kan, orientalis atau golongan-golongan yang liberal ni, dia hairan dengan agama kita, dengan Islam ni. Why? Sangat banyak benda yang tak boleh dibuat. Sebab bagi mereka, kehidupan mereka, agama mereka mudah je. Kan? Terima Jesus sebagai penyelamat, dan itu adalah tiket masuk untuk layak dapat syurga. Itu dia. Terima Jesus sebagai penyelamat dan mereka sudah boleh masuk syurga. Dan kalau lihat kehidupan mereka, dia seolah-olah macam tak ada apa-apa larangan pun. Nak makan dan minum apa je boleh. Tak buat amalan agama pun tak apa. Tak semestinya kena setiap Ahad tu kena pergi ke church, tak. Sedangkan kalau tengok kepada agama kita, agama Islam, lelaki wajib pergi setiap Jumaat. Solat 5 waktu. Kan? Mereka melihat agama Islam ini penuh dengan peraturan yang susah dan sukar. Penuh dengan peraturan dan kesukaran. Sedangkan kita perlu beringat, kita hidup di dunia ini terikat dengan apa yang Allah tetapkan.
Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Malah Allah yang jadikan alam ini dan kerana itu Allah layak untuk tentukan undang-undang serta peraturan. Walaupun pada dasarnya Allah ciptakan alam ini untuk kita, tetapi untuk hidup di alam ini, dia perlu berperaturan. Contohnya, kalau bapak kita, dia buatkan kita dingklik. Apa dingklik? Dia buatkan kita kerusi kecil tu, kerusi kecil nak duduk tu. Bila hujung-hujung minggu kan, kita kita cuci kasut dulu, kasut putih. So, hujung minggu kita cuci kasut. So, dia kesian tengok kita mencangkung lama, dia buatkan kita dingklik kerusi kecil. Selalu kalau kerja kat dapur tu, nak motong-motong, kalau tak ada kat atas para, duduk kat bawah, letak dalam talam, letak dingklik kerusi kecil. Oh, dingklik Ustaz. Cakap Jawa ya, ni. Dingklik. Saya tahu. Kerusi kecil tu. So, bapak kita buatkan kita kerusi kecil tu, tujuannya untuk apa? Memudahkan kita. So, dia kata, nah, Sam, ambil kerusi ni. Kan kita punya. Tapi adakah bapak kita hanya beri sahaja tanpa dia monitor cara kita guna? Kan, walaupun basically ianya kerusi kecil, dia ada tata cara, tata kelola, cara untuk menggunakan kerusi itu. Duduk, kena proper, bukan duduk dekat hujung, nanti senang tergolek. Bukan untuk dipijak, untuk duduk. Jangan dibuat ketuk, nanti patah. Kalau kerusi itu daripada kayu, jangan basahkan, nanti kayu dia kembang. Benda sekecil, kerusi itu pun ada peraturan untuk diguna pakai. Walaupun ia milik kita. Kan? Apatah lagi kehidupan manusia yang kompleks ni. Dia bukan ikut suka kita. Walaupun Allah ciptakan alam ni untuk manusia, bulan dan bintang itu beredar untuk kepentingan manusia, matahari terbit dan tenggelam tu untuk manusia. Tapi semuanya berperaturan. Berperaturan. Dan adakah manusia sangka mereka tidak akan ditanya semula? Adakah mereka sangka bila mereka mati habis begitu saja? Dan Allah memang benarkan kita hidup dalam alam ini. Tapi tidaklah tanpa perlu mengikuti undang-undangnya. Malah kalau tak suka, Allah cabar kita, Allah persilakan kita, sila cari alam yang lain untuk hidup. Sama macam tu, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Sengaja Allah guna perkataan insan kerana kita ni pelupa. Dan ayat ni juga tuan-tuan, kita boleh lihat dalam dimensi yang berbeza. Bagaimana? Kadang kan kita rasa hidup kita ni sempit, susah, sukar, dibuang kerja, cari kerja tak dapat, ada masalah dengan keluarga, dengan jiran. Ayat ini juga
mengingatkan kita bahawa kita tidak berseorangan menghadapi perkara itu. Adakah manusia menyangka bahawa dia ditinggalkan? Ayut Raka sudah juga dengan maksud, adakah manusia menyangka bahawa Allah tak monitor tindak tanduk dia? Maksudnya, kalau kita dalam kesempitan, kesukaran, kesusahan, itu bukan bermaksud Allah tinggalkan kita. Atau kalau kita kaya raya, senang lenang tanpa ada sebarang masalah ke, problem ke, itu bukan bermaksud Allah sayang kita. Tak, kita tidak ditinggalkan begitu saja. Setiap gerak-geri kita dimonitor. Jadi kalau kita rasa mendem, kita rasa alone, keseorangan, tanpa kawan, dipulaukan mungkin, yakinilah bahawa kita tidak ditinggalkan terbiar oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, next. Alam yakunu nutfatam min maniyyin yumna. Bukankah dia berasal dari air mani yang dipancar? So kalau manusia sangka yang dia dicipta itu tanpa sebarang monitor, sekarang Allah ingatkan bagi al-insan, tempat lalu lalang lupa ni, Allah ingatkan bagi orang yang pelupa ni, dengan apa? Dengan apa? Dengan asal kejadian dia. Asal kejadian. Orang-orang yang lupa ni, tuan-puan, kita perlu ingatkan dia asal usul dia. Sebab kalau dia macam ni. Kita masuk bilik anak kita, tengok dia tengah main game. Dia tengah main game. Kita boleh buat pilihan sama ada nak marah dia atau ingatkan dia. Kita ada pilihan sama ada nak marah dia, rampas game tu dari dia, pukul ke apa ke, atau ingatkan dia. Cara ingatkan dia ialah ingatkan dia asal usul dia. Katalah dia tingkatan 5, tahun ni nak SPM, dia tengah main game. Ingatkan asal usul. Asal usul apa? Awak tingkatan berapa? Tingkatan 5. Ada berapa subjek untuk awak hadapi SPM tahun ni? Sekian subjek. Awak dah prepare dah semua? Ada sebahagian. Okey, sebahagian lagi bila nak prepare? Jangan marah dulu, biarlah dia main game. Yang penting dia tahu asal usul dia tu. Dia tahu tanggungjawab dia sebenar. Dia tahu dari mana dia datang tu. Sebab kadang-kala bukan semua anak yang main game daripada pagi dia buat sampailah waktu dia kantoi dengan kita. Tak. Boleh jadi waktu dia tengah rehat daripada belajar tu dia sedang main game. Sebab tu jangan marah dulu. Jangan judge dulu. Beri dia kesedaran dulu. Nyatakan dulu asal usul. Time tu pula kan kantoi. Time kita masuk tu lah dia tengah main game. Sedangkan sebelum tu waktu dia belajar kita tak pula masuk. Gitu. So jangan judge to the conclusion. Jangan kita hukum dia. Tapi tanya dengan baik, nyatakan peringatan-peringatan terutamanya tentang
matlamat. Matlamat kehidupan dia, asal kehidupan dia. So sekarang bagi manusia-manusia yang lupa, yang menolak tentang kiamat, yang tak nak beriman dengan Allah, malah memperkecilkan Quran, Allah ingatkan, bukankah ia berasal dari air mani yang dipancar? Alam yakunu tufatam min manin yumna. Adakah manusia lupa kejadian mereka dulu? Air mani ni nutfatan. Air mani ni dia suci. Dia suci. Tapi bila kena kain baju kita rasa tak selesa. Air mani ni air yang suci. Tapi dia tu, nilai dia tu kita rasa tak selesa. Kita rasa jijik. Kita cepat-cepat nak basuh. Dan itulah level kita. Itu level manusia. Air mani tu kalau jatuh ke tanah, tuan-puan, tak tahu, saya tak pernah eksperimen. Tapi saya pernah baca, air mani tu kalau jatuh ke tanah, itik tak sudu. Kucing tak jilat. Level kita macam tu. Itik tak sudu, kucing tak jilat. Tak tahu kalau ada semut nak kerumun ke. Saya rasa tak. Malah dia punya bau tu tak enak. Kita rasa tak selesa. Allah bagi tahu itu asal usul kita. Kita dulunya begitu. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Tumpah ke tanah ayam tak patut, itik tak sudu. Kita pun geli kalau orang jumpa orang geli nak pegang, geli nak sentuh. Dan bila kita dah besar, kita lupa yang kita dulu levelnya begitu hina. Alam yakunu sifatam min maniyyi yumna. Daripada nutfah, air mani yang terpancar. Dan peringatan-peringatan semacam ni perlu. Supaya kita berjalan tidaklah selalu mendabik dada. Bila kita bersosial, tidaklah kita memandang rendah orang lain. Apa beza level air mani asal kita dulu dengan orang sebelah kita? Apa? Kita punya ada bau strawberry atau bau vanila? Tak. Mungkin ada warna biru air laut macam tu. Tak. Apa beza debu kita dengan debu orang sebelah? Sama aja. Debu kita daripada gunung Himalaya. Macam tu. Tak. So, melihat ayat-ayat semacam ini, ayat-ayat tentang asal usul kejadian kita, dia mengajar kita tentang lebih menyedari supaya kita humble
humble. Supaya kita lebih lebih merendah diri. Ini nutfah. Ini air maninya. Kemudian dia bercantum dengan zygote. Dengan zygote. Dengan dia sperm dengan ovum. apa nama dia? Ovum. Ya, ovum. Ovul tumbuhan. Ovum. So, tahukah anda proses persenyawaan antara benih dari lelaki dan telur dari wanita ini, proses ni sangat crucial. Okay? Proses ni sangat crucial sebab yang datang ni berjuta. Okey. Dia kerumun macam ni. Yang datang ni berjuta. Yang mula-mula sampai dia sedang berusaha untuk pecahkan dinding ovum tu. Dia berusaha, dialah antara sperm pertama yang memecahkan dinding tu. Bila dipecahkan, dia mati. Ganti yang kedua, ganti yang ketiga. Berjuta. Yang disenyawakan siapa? Yang last. Yang mula-mula yang bertenaga, dia bantu yang paling last untuk dapat bersenyawa dengan ovum. Untuk disenyawakan tu. Beginilah bentuk. Berebut-rebut. Soalannya aku, nutfatan min maniyyi yumna. Bukankah kamu dulu air mani yang terpancar? Summa kana alaqah. Kemudian kamu menjadi alaqah. Segumpal darah. Alaqah, segumpal darah. Alaqah macam inilah lebih kurang. Alaqah. Dia melekat di dinding rahim. Bentuknya lebih kurang macam melintah. Alaqah. Ma'in dafiq dengan maniyyi yumna. Dia ada beza maksud. Yumna ni maniyyi yumna kan. Yumna ni terpancar. Dafiq tu bercampur. Yumna ni terpancar, dafiq tu bercampur. So untuk yumna ni Allah tuju kepada air mani benih dari lelaki yang terpancar tu. Ma'in dafiq, setelah air mani tu bersenyawa dengan ovum. Tu bercampur. Summa kana alaqah. Kemudian daripada air mani, daripada dua sel, sperm tu sel ke? Okay. Daripada dua sel itu, maka dia bercantum menjadi satu sel tunggal. Kemudian Allah pecahkan, satu menjadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Saya punya mata fatal. 32, kemudian 64, jadi 128, jadi 512, 128, 256, 512. Semua dipecah.
Jadi dua, jadi dua, jadi dua. Dan sel-sel tu berkembang, kemudian Allah letak pada peringkat alaqah. Pada peringkat alaqah. Kenapa Allah berhenti pada peringkat ni? Kan kalau dalam surah mana? Surah Mukminun kan? Surah Mukminun Allah cerita tentang uh, apa? Level penciptaan tu daripada nutfah pergi alaqah, daripada alaqah kemudian mudghah, daripada mudghah kemudian izama. Dari nutfah kepada alaqah. Kenapa perlu mention level alaqah ni? Dan alaqah ni segumpal darah. Kenapa perlu mention segumpal darah? Kerana pada tahap segumpal darah itulah yang bentuk kita macam lintah tadi tu, itulah keadaan kita paling fragile, tuan-tuan. Keadaan kita paling lemah. Ramai wanita keguguran pada level tu. Kan, ramai wanita keguguran pada level tu. Pada peringkat itu. Seminggu pertama, 2 minggu pertama. Yelah daripada satu sel, lap 2 minggu jadi macam tu besarnya. Dan Allah nak kita fikirkan kenapa Allah letak di situ. Bila Allah kata, apakah manusia menyangka dia dibiarkan? Mani yang kamu pancar tu, kami yang pandu untuk sampai ke ovium. Setelah bersenyawa, kami yang guide dia menempel di dalam rahim. Sebab ada penyakit, ada orang yang dia bukan bersenyawa dalam rahim. Dia bersenyawa di luar rahim. Kan? Ada yang mengandung luar rahim. Itu kena buang. Kena buang. So, adakah manusia menyangka dia ditinggalkan waktu dia dalam keadaan alaqah, sedang menempel di dinding rahim? Mak dia tak sedar pun sedang mengandung. Tapi waktu tahap alaqah tu Allah pelihara, Allah jaga. Dan daripada alaqah itulah kami khalaqa, kami cipta dia. Kan, alaqah, mudghah, kemudian izama, fakasaunal izama lahma. Sebab kalau kita melihat alaqah tu, apa kebarangkalian alaqah tu boleh hasilkan tulang. Petang ni kita cerita pasal diri kita. Kalau kita letak daging sebesar lintah atas meja, letak dalam balang, cuba perhati, daging tu boleh keluarkan tulang tak? Tapi daging dalam rahim yang menempel alaqah, Allah yang cipta keluarkan tulang. Kalau Allah perintahkan manusia, okey? Mana-mana yang dah kahwin, nak mengandung, korang ciptalah baby sendiri. Allah tak nak ambil tahu. Orang nak anak, pandai-pandai. Yang lelaki, cuba. Cipta anak sendiri. Boleh? Yang perempuan ngandung kan? Kalau waktu kita ngandung, apa kita buat? Kita tahu makan,
Jalan tak selesa, kita suka duduk, kemudian kaki bengkak-bengkak. Tahukah apa berlaku dalam tu? Dalam rahim kita, dalam ruang rahim itulah adanya daging, dan daripada daging tu keluar tulang. Macam mana proses pembinaan tulang tu? Macam mana proses pembinaan tulang tu? So Allah kata keluar tulang dulu, baru kemudian tulang itu dibalut daging. Fakasawnal izama lahma. Tulang itu dibalut daging. Asalnya kan darah. Kemudian air. Tak terfikir kita, tak terfikir. Itu air mani. Tengok telur ayam. Telur ayam. Dalamnya tu kita tahu ada kuning telur, ada putih telur. Asingkan dua telur ayam, satu ni kita makan, satu lagi biar ibunya eram. Macam mana boleh keluar anak ayam? Ada paruh, ada kepak, ada bulu dalam telur. Bukan ada campur tangan engineer ke, doktor ke, untuk alter dalam telur tu. Telur tu tertutup. Ada kilang ke dalam tu yang bentuk, yang fakhalaqa fasawwa, lalu kami cipta dia dan kami sempurnakan, seimbangkan kejadian dia. Tapi kenapa manusia masih degil? Itu yang Allah nak highlight. Kenapa manusia masih degil? Kalau dia sendiri fikir, dia tu dicipta macam mana, selayaknya dia tunduk. Tapi kenapa dia masih degil? Para Nabi dan Rasul pun pening. Kenapa? Kenapa diorang tak terfikir? Kenapa diorang masih degil? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Allah tidak pernah membiarkan kita. Malah penciptaan kita, Allah monitor, teliti satu persatu. Sampailah kita diciptakan dengan begitu seimbang. Summa kana alaqah fakhalaqa fasawwa. Malah setelah kita keluar daripada perut ibu, kita membesar tuan-tuan, kita membesar. Dan setiap inci tubuh kita, bandingkan waktu kita umur 1 tahun dan sekarang umur 71 tahun. Jauh beza. Jauh beza, cuma perangai hampir sama lah. Kan bila dah tua tu dia kembali perangai macam kanak-kanak kan. Tapi physically jauh berbeza. Dan Allah lah yang bertanggungjawab untuk mencipta dan fasawwa. Fasawwa pula dalam bentuk seimbang. Seimbang ni maksudnya apa? Hidayah untuk anak-anak dia ada hidayah tertentu. Hidayah untuk umur 1 tahun. Kemudian ada hidayah untuk umur 2 tahun. Sebab keupayaan anak-anak 2 tahun berbeza dengan 1 tahun. Itu hidayah Allah bagi tu. Software untuk 3 tahun berbeza, 4 tahun lain, 5 tahun lain. Dan para ibu yang monitor perkembangan anak ni sangat tahu tentang perbezaan-perbezaan tu. Cuba tanya ayah. Sama dia anak 9 orang, sama je. Ayah tidak melihat dari dekat. Ibu yang melihat dari dekat. Maka tak kala kita baca ayat fasawwa, kerana kita monitor perkembangan manusia tu dari dekat, kita sepatutnya rasa takjub.
Bagaimana Allah boleh sempurnakan, seimbangkan penciptaan manusia. Jarang-jarang ada anak 5 tahun boleh boleh jadi engineer. Tak. 5 tahun, kadar 5 tahun. Cara berfikir 5 tahun. Keupayaan 5 tahun. Tak ada pula kita bagi kunci kereta. Kau dah 5 tahun kan? Dah pergi pasar sendiri. Tidak. Dan bukan hanya itu. Tadi 37 Allah sebut tentang asalnya daripada benih, daripada sperm. Kemudian proses kejadian dalam rahim. 37 untuk lelaki, 38 untuk perempuan. 39 gabungan lelaki dan perempuan. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Kami menjadikan daripadanya dua jenis zaujain, pasangan lelaki dan perempuan. 37, 38, 39 adalah proses berterusan. Proses berterusan khalifah. Ini maksud khalifah sebenar. Khalifah bukan hanya maksud pemimpin. Khalifah maksudnya berketurunan. Berketurunan. Lalu ayat 39. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Lalu Allah jadikan daripadanya lelaki dan perempuan sebagai pasangan. Bukan Adam dan Steve. Lelaki dan lelaki. Tidak. Tapi lelaki dan perempuan. Bukankah di atas Allah sebut tentang peraturan? 36 kan? Apa ingat kami cipta manusia ni kami tinggalkan macam tu? Ada peraturan. Peraturannya adalah lelaki dan perempuan. Geng-geng huruf ni tak nak terima. Geng-geng huruf tak nak terima. Allah bagi tahu peraturannya lelaki dan perempuan. Malah dia manipulat pula ayat Quran, ayat-ayat tentang kaum Lut, ayat-ayat tentang la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. How deviate. Begitu tersasar cara mereka berfikir. Semata-mata nakkan nafsu dia. Nakkan nafsu. Ajakan nafsu. Dan bila Allah cerita bagaimana dia jadikan manusia daripada tiada kepada ada, kita melihat hebat kejadian manusia tu, dan akhirnya Allah jadikan kita dalam keadaan sempurna. Ada juga peratus orang cacat. Kan? Kita yang panggil cacat. Sebenarnya dia lain berbanding kita, itu je. Gelaran dari kita tu yang pelik dan teruk. Sedangkan orang tu sempurna. Cuma dia berbeza dengan kita. Tangan dia berbeza dengan kita, kaki dia berbeza dengan kita. Kan? Cuma kita tak tahu dan tak tahu siapa yang keluarkan cipta perkataan cacat tu. Lalu kita panggil sebagai apa? Cacat. Sebenarnya dia orang sempurna. Macam mana Ustaz sempurna, tangan dia lain dari kita? Tangan dia hanya lain. Upaya dia Allah letak seimbang.
makan. Kaki dia tak ada kaki. Bukan bermaksud dia cacat, tak. Begitulah kesempurnaan yang Allah beri pada dia. Ada tangan dan tangan dia boleh berfungsi macam kaki. Cuba tengok bukan model ni. Yang waktu Piala Dunia hari tu, Qatar. Yang appear. Qatar punya apa dipanggil duta Piala Dunia tu, lupa nama dia. Dia daripada kecil, mak dia hampir buang dia. Sebab dia lahir hanya ada tangan, tak ada kaki. Hanya ada tangan, tak ada kaki. Tapi tuan-puan, dia membesar dengan full support dari orang keliling. Sehingga dia tak rasa dia kurang pun. Malah dia boleh main bola dengan tangan dia. Berlari dengan tangan, main bola dengan tangan, memandu kereta. Bukankah itu sempurna? Sempurna. Cuma dia berbeza. Itu je. Dia tak ada kaki. Itu je. Bukan cacat. Kita pun tak tahu apa maksud cacat. Siapa yang cipta perkataan cacat? Kan? Akronim OKU tu. Berapa kali kita tukar maksud dia? Orang kurang upaya, orang kelainan upaya. Patutnya kita kena menanggap mereka adalah lain berbanding kita. Dan itulah bentuk sempurna. Itulah bentuk normal bagi dia. Sempurnanya dia. Sama dengan kanak-kanak yang autisma. Kan, autism. Itulah kelainan dia. Cara dia berfikir, cara dia menakul. Tapi kalau tengok dia punya kelebihan, kalah kita. Dia yang lihat kita cacat. Ada anak-anak autism, kan, orang-orang yang autism dibawa naik helikopter round bandar New York. Bila turun, dia lukis apa yang dia tengok tadi. Dia lukis detail sebiji. So kalau dia tengok kita, dia menganggap kita sebagai lembab. Itu pun tak boleh nak ingat. Nak ke kita dipanggil gitu? Sebab tu, melihat kepada kejadian ini, asal usul kejadian kita, kan kita asalnya tak ada apa-apa. Air yang hina. So apa pun yang Allah beri, bagaimanapun anak kita, dia adalah sempurna. Dia adalah package kesempurnaan dari Allah. Tinggal lagi bagaimana kita nak groom dia punya potensi, nak groom potensi ni. Kemudian ayat terakhir surah Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah dengan bukti-bukti itu Allah berkuasa untuk hidupkan orang yang telah mati? Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah ayat-ayat di atas tadi menjadi bukti bahawa Allah mampu nak hidupkan orang yang telah mati? Allah tutup surah Qiyamah dengan soalan. Jawapan tu kita fikirkan. Okay, Allah tutup
surah Qiyamah dengan soalan, dan soalan ini untuk menjawab awal surah Qiyamah. Menjawab soalan 3 ni. Ayahsabul insanu allan najma'a izama. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat kumpul tulang-tulang dia? So ayat terakhir surah Qiyamah sebenarnya menjawab soalan utama turunnya surah Qiyamah kerana manusia tak percaya pada hari kebangkitan. Manusia tak percaya pada hari kebangkitan. Dan cerita tentang penciptaan manusia ini Allah teruskan pada surah selepas ini, Suratul Insan. Suratul Insan. So untuk surah Qiyamah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dia punya struktur susunan surah ini, Allah mulakan dengan sumpah berkaitan hari kiamat. Kemudian Allah bagi tahu tentang bagaimana Allah bangkitkan semula manusia. Bagaimana Allah bangkitkan semua manusia. Kemudian Allah bagi tahu tentang, Allah jawab tentang soalan bila hari kiamat itu datang. Tapi jawapannya dalam bentuk apa yang berlaku. Allah tak bagi tahu tarikh, tapi Allah bagi tahu apa yang berlaku. Kenapa? Apa persediaan kita untuk hari kiamat? So bila tahu apa yang berlaku, maka kita tahulah benda tu perlu tindakan. Dan tindakan tu perlu segera. Maka atas dasar kesegeraan itu, Allah beri nasihat pada Nabi. Ya, walaupun kiamat itu bakal datang, ada perlu tindakan kesegeraan, tapi dalam masa yang sama, bila berhubung dengan Quran, jangan cepat-cepat, jangan nak laju-laju, jangan nak bersegera, jangan tergopoh-gapah. Berhubung dengan Quran, slow-slow. Kami yang kumpul dalam dadamu, ya Rasulullah. Setelah kami baca, maka kamu baca. Ataupun setelah kami baca, setelah baca Quran, maka bertindak ikut apa yang Quran nak. Dan kemudian kami yang bertanggungjawab untuk menerangkan padamu. Akan tetapi manusia kan suka cepat-cepat. Soalannya bila dia tanya, dia nak jawapan segera. Bila dia nak berhibur sekarang. Dia semua nak cepat-cepat. Kan akhirnya bila dia cepat, dia suka benda yang cepat, yang dekat, apa dia dunia, maka akhirnya dia meninggalkan akhirat. So bila itu berlaku untuk tarik balik minat manusia kepada akhirat, Allah datangkan ada hari, pada hari itu ada wajah-wajah manusia yang girang gemilang. Kenapa? Sebab melihat Tuhan. Dan ada juga wajah-wajah manusia yang bermuram durja. Malah dia yakin dia akan ditimpa malapetaka. Dan ini semua tentang kematian. Kemudian apa yang berlaku setelah kematian. Dan kenapa dia hadapi dekat hari akhirat begitu bentuknya. Diazab, diseksa. Sebab dulu dia dekat dunia, kadzdzaba wa tawalla, tidak solat. Dan dia dibiarkan. Aula laka fa'alam. Kau nak buat. Bila Allah kata buatlah, itu bukan bermaksud Allah biarkan. Tidak. Kan? Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula, ayahsabul insanu ayyusraka sudah.
Kan 34-35 ni macam Allah biarkan je tu. Allah suruh buat. Tak ada consequences. Macam Allah biarkan. So itu bukan bermaksud Allah biarkan. Tak. Allah tak tinggalkan. Allah cuma bagi dia masa. Dan manusia ni kalau tak diingatkan asal usul dia, dia lupa. Dia lupa. Dan setelah Allah terangkan tentang penciptaan manusia, Allah tanya, masih belum mampukah kami nak hidupkan manusia kembali? Itu dia punya susunan. So kita nak masuk ke surah selepasnya, Suratul Insan. Ada masa 4 minit. So at least kita ada pengenalan berkaitan dengan surah Insan. Surah ini, surah Insan adalah kembar kepada surah Qiyamah. Kembar kepada surah Qiyamah. Dan surah Insan dimulakan dengan penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Berbanding dengan surah Qiyamah. Surah Qiyamah, penciptaan manusia dekat hujung tadi tu. Dekat hujung. So kalau kita susun surah Insan dan surah Qiyamah, dia punya bentuk macam ni. A, B, C dan D. Kemudian B, C, B dan A. D dengan D, C dan C, B dan B, A dan A. Atas tu surah Qiyamah, bawah tu surah Insan. Susunannya macam tu. Di hujung surah Qiyamah Allah sebut tentang penciptaan manusia. Di awal surah Insan Allah sebut tentang penciptaan manusia. Part kedua terakhir surah Qiyamah Allah sebut tentang apa? Wujuhu yawma idin na'imah, melihat Tuhan. Part kedua dalam surah part C dalam surah Insan juga disebut tentang melihat Tuhan. Part pertama surah Qiyamah tentang kiamat. Part last dalam surah Insan cerita tentang kiamat. Gitu Allah buat dua surah ni. Sangat menarik, sangat menakjubkan. So Allah mulakan dengan tanya-tanya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa, sedang ia tidak menjadi suatu benda yang disebut-sebut. Mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat? Ayat pertama ni agak memeningkan kalau nak terangkan. Agak panjang. Cuma versi pendek ni macam ni. Tuan-puan, berapa usia bumi? 4.5 bilion. Berapa lama dah kita hidup? Saya 43 tahun. Kalau kita letak 4.5 bilion dekat satu timbangan, 43 tahun timbangan sebelah, mana lagi berat? Berat lagi 4.3 bilion. Setakat 43 tahun, alah kecil sangat. So dalam tempoh 43 tahun tu, tuan-tuan, apa nilai signifikan kita hidup dekat dunia ni? Tak ada. Nama kita pernah disebut zaman Firaun? Tak. Nama kita pernah disebut dalam cerita Nabi Nuh? Tak. Nama kita pernah disebut oleh Nabi Musa? Tak. Orang tak kenal kita pun. Ayat pertama ni nak sindir kita. Manusia, kau yang berjalan menungak langit, kan berjalan dengan sombong. Engkau bukan siapa-siapa. Kalau engkau lahir 1979, 1978 tak ada orang kau tahu. Mak bapak engkau pun tak kenal. Belum diberi nama. Malah namamu sendiri bukan kau yang pilih. Kita ni, sekujur tubuh badan kita, apa yang milik kita? Nama kita pun mak bapak kita bagi.
Itu level kita ni. Tidak disebut-sebut, orang tak kenal. Tapi bila jadi manusia, dia nak disebut. Kalau boleh, semua orang kena sebut nama dia. Hidup PM, macam tu. Kena sebut nama. Sedangkan kita bukan siapa-siapa pun. Allah tanya, tidakkah telah berlalu satu tempoh yang panjang bahawa engkau bukan sesuatu yang disebut-sebut pun namanya. Allah mulakan surah Insan dengan pernyataan kuat dan besar semacam itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Nanti saya bincang dengan Opah. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazilan kasiran Al-Fadil Ustaz Nazri bin Mustaqim. InsyaAllah kita doa sama-sama semoga Allah golongkan kita semua di kalangan orang-orang yang mengambil peringatan terhadap cerita-cerita yang telah Al-Fadil Ustaz kongsikan, yang telah kita pelajari daripada kandungan isi ayat surah Al-Qiyamah yang telah kita pelajari. InsyaAllah terima kasih juga, jazakumullahu khair. Saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang berkongsi pendapat di ruangan komen. InsyaAllah semoga tulisan kita, semoga pendapat kita dapat memberi manfaat kepada diri kita dan juga orang lain yang membacanya. InsyaAllah. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah jemput kita lagi dalam siri tadabbur yang akan datang. InsyaAllah kita akan tadabbur surah Al-Insan seperti mana yang telah diberitahu oleh Al-Fadil Ustaz selepas ini, insyaAllah. Terima kasih Al-Fadil Ustaz. Sebelum kita berakhir, saya sekali lagi menjemput Al-Fadil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jumpa malam nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ustazah. Assalamualaikum.